Bab syirik dan sihir adalah di antara perkara yang membinasakan. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dari perkara-perkara yang membinasakan, yaitu syirik terhadap Allah dan sihir. Babun hal yustakhrajus sihr. Bab, adakah sihir itu boleh dikeluarkan? Berkata Qatadah, saya bertanya Sa'id bin Musayyab tentang seorang yang terkena sihir atau seorang yang ditahan dari menggauli istrinya, seorang yang tertahan ataupun ditahan dengan menggunakan ilmu sihir dari merapat ataupun dari berapat dengan istri dia. Ayuhallu anhu, bolehkah dibuka daripada dia itu, ataupun bolehkah ini pun makna dibuka juga, ataupun yunsyar itu dengan makna dihantar balik. Qala la ba'sa bihi. Kata Sa'id bin Musayyab, tidak mengapa, mereka hanya mahukan kebaikan dengannya. Adapun apa-apa yang berguna, tidaklah ditegah dari melakukannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah, katanya, orang yang mula-mula menceritakan kepada kami tentang perkara ini ialah Ibnu Jurayj. Dia berkata, keluarga Urwah telah menceritakan kepadaku daripada Urwah. Saya pun bertanya Hisham tentangnya, maka Hisham menceritakan kepada kami, diambilnya riwayat ini daripada ayahnya, daripada Aisyah. Kana Rasulullah, atau dalam setengah nuskahnya ada qalat, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disihir sehingga hatta kana yura, sehingga dia berasa bahawa dia pergi kepada istri-istrinya, padahal dia tidak pergi. Berkata Sufyan, ini adalah keadaan yang paling teruk, ini adalah kesan yang paling teruk daripada sihir itu apabila ia berlaku. Apabila berlaku demikian, yang berlaku seseorang itu berasa dia pergi kepada isteri-isteri dia, tapi dia tidak pergi. Qala fantabaha. Ataupun wahadha asyaddu ma yakunu min as-sihr idza kana kadza. Ini berkaitan dengan Nabi SAW sahaja. Artinya inilah kesan sihir yang paling teruk bila ia telah berlaku, yakni kepada Nabi SAW. Inilah kesan yang paling teruk. Fantabaha, qala, kata perawi ini, fantabaha min naumihi, maka Nabi SAW terjaga dari tidurnya pada suatu hari. Dia pun berkata, wahai Aisyah, tahukah engkau bahwa Allah telah memberitahu kepadaku tentang soalan yang aku kemukakan kepadanya. Dua orang lelaki telah datang kepadaku, salah seorang darinya duduk dekat kepalaku dan yang seorang lagi dekat dua kakiku. Berkata yang berada dekat kepalaku itu kepada yang satu lagi, ma balur rajul, apa hal orang ini, kenapa dengan orang ini? Qala, berkata yang seorang lagi, matbub, kena sihir. Qala, berkata yang pertama, wa man tabbahu, siapakah yang menyihirnya? Berkata yang kedua, yang dekat kaki itu, Labid bin Al-A'sam, seorang lelaki dari Bani Zuraiq, sekutu Yahudi. Dia adalah seorang munafik. Qala wa fima, pada apa dia lakukan sihir itu? Qala fi mushtin, yaitu pada sikat, sisir ataupun sikat, dan musyaqatin, dan pada musyaqah, yakni benang-benang yang terputus daripada tenunan, daripada alat tenun, Qala fa aina, di mana? Ini di mana diletakkannya? Qala fi juffi tal'atin dzakarin,
iaitu dalam seludang tal'ah, mayang jantan daripada pokok kurma tu, tahta ra'ufatin, di bawah batu besar, di dalam telaga Dhi Arwan. Qala, kata perawi, maka Nabi SAW pun pergi ke telaga itu sehinggalah dia mengeluarkannya. Faqala, dia berkata, inilah telaga yang ditunjukkan kepadaku, airnya bagaikan air rendaman daun inai, ataupun air perahan daun inai. Wa ka'anna nakhla ru'usus syayatin, dan pokok kurma yang berada di tepi telaga itu bagaikan kepala-kepala syaitan. Qala, kata perawi, fastakhraja, maka Nabi SAW pun mengeluarkan. Qalat, kata Aisyah, faqultu, saya pun bertanya, afala tanasyarta, kenapa engkau tidak hantar balik? Tanasyarta, ataupun kenapa engkau tidak buka? Faqala, itu yang kedua. Ialah satu lagi makna, kenapa engkau tidak sebarkan? Tanasyarta. Faqala, Nabi SAW menjawab, adapun Allah, dia sesungguhnya telah menyembuhkan daku. Wa akrahu an uthira ala ahadin minan nasi syarran, dan saya tidak mahu membangkitkan sesuatu keburukan kepada mana-mana manusia, kepada mana-mana orang. Bab sihir. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah SAW telah disihir sehingga dia berasa dia telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukannya. Sehinggalah pada suatu hari dia berada di sampingku, dia berdoa dan berdoa kepada Allah. Thumma qala, kemudian dia berkata, sedarkah ataupun tahukah engkau wahai Aisyah bahwa Allah telah memberitahu kepadaku tentang soalan yang aku tanyakan dia tentangnya? Qultu wa ma dzak, kata Aisyah, saya berkata, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, dua orang lelaki datang kepadaku, salah seorang daripada dua orang itu duduk dekat kepalaku dan yang seorang lagi dekat dua kakiku. Thumma qala ahaduhuma, kemudian salah seorang daripada dua itu berkata kepada kawannya, ma waja'ur rajul, apa sakit orang ini? Qala, jawab kawan dia tu, matbub, kena sihir. Qala wa man tabbahu, siapakah yang menyihirnya? Kawan dia tu kata, Labid bin Al-Asam Al-Yahudi min Bani Zuraiq. Qala fi madha, pada apa benda? Qala fi mushtin wa musyaqatin, yakni pada sikat dan rambut-rambut yang luruh pada ketika menyikat rambut, musyatah. Wajubbi, dan pada seludang, yakni dalam seludang mayang jantan, mayang jantan pokok kurma tu, buah kurma tu. Qala fa aina huwa, di mana? Ia tu, qala fi bi'ri Dhi Arwan. Nabi SAW pun pergi bersama-sama dengan beberapa orang sahabatnya ke telaga itu. Dia pun melihat kepadanya dan kepada pokok kurma yang ada di atasnya, yang di dekat telaga itu. Kemudian dia pun kembali kepada Aisyah. Dia berkata, demi Allah, airnya itu bagaikan air perahan ataupun rendaman daun inai. Walaka'anna ra'saha nakhlaha, dan pokok kurma yang ada dekatnya itu bagaikan kepala-kepala syaitan. Qultu, saya pun berkata, wahai Rasulullah, afa akhrajtahu, apakah engkau telah keluarkannya? Qala la, tidak. Amma ana, adapun saya, sesungguhnya Allah telah mengafiatkan saya dan telah menyembuhkan saya. Dan saya takut ataupun saya bimbang saya akan menimbulkan membangkitkan sesuatu keburukan kepada mana-mana orang kerananya. Wa amara biha, dan Nabi SAW pun memerintahkan supaya ditanam. Maka ditanamlah bagai tadi itu. Babum minal bayani sihrun, di antara ucapan itu ada yang di antara ucapan ada yang serupa dengan sihir. Ada ucapan serupa dengan sihir.
Maksudnya di antara ucapan itu ada yang memukau dan mempesonakan sesiapa yang mendengarnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya ada dua orang lelaki datang dari masyriq, dari belah timur. Mereka berdua berucap, orang ramai kagum dengan ucapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya di antara ucapan itu ada yang betul-betul memukau, yakni seperti sihir. Atau inna ba'dal bayan sihrun, sesungguhnya sebahagian daripada ucapan itu adalah sihir. Babud dawa, ini bab berubat dengan menggunakan kurma ajwah. Berubat dengan ajwah untuk menghilangkan sihir. Kesan sihir itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad, ini daripada ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan pada setiap pagi beberapa biji tamar ajwah, tidaklah pada hari itu hingga ke malamnya akan memudaratkannya racun dan tidak juga sihir. Orang lain berkata sab'a tamaratin, 7 biji tamar, yakni maksudnya hadis Ali itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Amir bin Sa'ad, katanya saya mendengar Sa'ad berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang makan pada waktu pagi 7 biji buah tamar ajwah, tidaklah akan memudaratkannya pada hari itu racun dan sihir. Babun lahamah. Ini bab sambungan kepada bau ni bincang panjang dah berkenaan dengan sihir. Itu memang sihir itu ada, sabit, wujud, dan ada kesannya. Sihir itu kita tidak boleh nafikan kesannya. Boleh jadi kita berasa sihir ni bunyi pelik sikit, tidak, biasa aja. Orang kena panggil bomo-bomo tu, sebahagiannya termasuk dalam sihir, termasuk dalam amalan sihir. Begitu juga mesmerism, hypnotism, apa tu, semua tu termasuk dalam sihir belaka, termasuk dalam sihir. Ni diamalkan zaman moden ni di barat pun guna tu juga, ilmu tu semuanya termasuk dalam sihir belaka. Kalau di tempat kita ni lebih banyak dalam bentuk bomo. Bomo tu ada yang mengamalkan amalan-amalan yang tak betul lah, orang panggil ilmu hitam atau ilmu guna-guna. Ilmu guna-guna. Hak tu pun sihir belaka tu. Dia termasuk dalam bahagian sihir belaka tu. Ilmu yang berpunca daripada syaitan, ilmu kotor, ilmu hitam yang berpunca daripada ajaran syaitan belaka tu. Yang ni pakai minyak mati bunuh lah gapo semua tu termasuk dalam sihir belaka tu. Termasuk dalam sihir belaka. Macam-macam ada buat korang ni atas belakang labi lah, atas belakang kura lah, dia tulis lah apa-apa isyarat-isyarat dia. Bila tulis tu kena orang tu gila. Pernah berlaku ni dalam masyarakat kita, pernah berlaku ni. Benda ni bukan saja anak sebut lah, tapi tak perlu rakyat mana lah, pernah berlaku. Jadi orang yang buat lagu tu pun kira-kiranya mati dah lah ni, mati belaka dah. Allah alam, mudah-mudahan Allah SWT kira lah ke mana-mana. Hak kena buat pun mati dah, hak je buat pun mati dah. Lepas tu dia menyesal, dia pergi jumpa dengan seorang tu guru. Dia royak lah, dia lah buatnya, tapi dia menyesal, dia nak pergi Mekah ni lah ke mana.
Tak ada dah kura tu hilang. Dan bila lepas pula tu hilang, tak jumpa cari. Gila seumur hidup hak tina tu. Seumur hidup. Anak sendiri kenal hak tina tu. Gila seumur hidup. Menyasar, pak mati. Tu guru tu marah. Pergi nak pergi Mekah buat dia. Ya tu. Terasa pergi, aku tak saya tengok Mekah. Pergi gitu. Mati dah aku. Mati. Ni termasuk sihir berlaku. Termasuk sihir. Sebab apakah di sini tajuk yang kedua ni syirik dan sihir. Dia dekat tu, ada hubungan rapat di antara dua tu. Syirik dengan sihir. 7 perkara yang sebut dalam hadis ni hadis ringkas. 7 perkara Imam Bukhari pun sebut dalam Kitabul Wasaya. Sebut 7 perkara tu, tapi sini dia sebut 2. Nak ayat hak ni hak berat ni. Dalam hak banyak-banyak tu hak ni berat. Kalau bunuh orang ni, seksa juga, tapi sekali iguh mati gitu je. Kalau sepuluh ni gila seumur hidup. Gila seumur hidup. Anda sendiri tengok hak gila tu. Dia jalan nak boleh sapa kedai tu. Nak boleh sapa kedai tu. Jak pagi sampai tengah hari. Dia jalan sekerat. Dia macam tinggal sesuatu. Pusing balik. Lepas tu mari pula. Jalan pula. Gitu nak boleh sapa kedai. Akhir sekali kena tepuk ke kereta. Nak gila. Sepanjang hayat gila. Akibat sihir. Tak mati selalu. Waktu seksanya. Ada hak kedua sihir ni. Hak gila buat telanjang bogai gelepar lah. Sakit. Sepanjang hayat. Duduk lagu tu sakit. Hak tadi tidak sakit. Gila saja. Tak sakit. Hak ni sakit. Duduk gelepar. Kalau dah kena ada ketika-ketika tu kan. Nak lagu ada. Itulah maknanya ayat kesan tu. Kalau pergi jumpa dengan doktor ni hospital, dia kata tak boleh nak kesan. Kenapa dia penyakit ni? Ya kawan ni tak boleh tidur. Sakit menyucuk. Itu semua sihir belaka tu. Ada pula ilmu hitam mana pasal lepas macam-macam lalai lah dia lepas lalai. Macam-macam lah tu perincian dia sangat banyak contoh-contoh dia dalam masyarakat kita ni teruk benar. Dia lepas lalai tu pergi tikar orang. Tikar tu kalau dia kena tu tak menyocok, tak kena tidur, tak kena gaya mati. Tapi dia ada juga pantai larang dia je. Dia ada juga kalau cermin ada tikar cermin tu. Dia benda-benda lagu tu lah, benda syaitan. Ataupun kalau orang ada pelindung ke apa tu tak kena lah, nasib lah. Ada pelindung pun kalau Tuhan nak kena dengan izin Allah berlaku juga. Apa sebab Imam Bukhari buat syirik dengan sihir ni sebut dekat ni? Nak ceritanya punca ilmu sihir itu adalah syirik lah. Dia berlaku syirik. Dia puja syaitan tu sampai begitu sekali sehingga jadi syirik dah hakikatnya. Baru mujarab, barulah jadi benar lah ilmu dia tu. Kalau sampai ke peringkat syirik, syaitan nak benar lah. Minal mubiqat, di antara perkara yang membinasakan manusia ni, rosak hidup dia, tak berguna hidup dia. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis daripada Abi Hurairah ni, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibul mubiqat, elakkan diri kamu atau jauhilah perkara-perkara yang membinasakan, iaitu syirik terhadap Allah dan sihir. Nak dapat ilmu sihir tu kena syirik dulu dengan Allah SWT. Kadang-kadang manusia ni sanggup asalkan dapat ilmu tu walaupun dia jadi syirik. Sanggup. Kadang-kadang ni Allah berlaku lah ni. Kadang-kadang sanggup, susah nak mati pun tak apa, boleh ilmu comel. Kalau orang tina boleh ilmu comel, orang nampak comel, padahal bodoh. Hak terkena dengan dia tu lah nampak comel. Lepas tu kalau kena tu tak jadi bodoh sepanjang hayatnya. Bodoh ikut era dia lah, ikut dia suruh apa-apa. Sebab itulah saya ni dosa besar. Jadi bodoh, warah-warah hak cerdik tu jadi bodoh habis.
ikut era dia. Orang yang buat tu dia sanggup tu tukar agama ni, mana syirik. Duduk puja syaitan dia tu, jin dia tu, dia sanggup asalkan dia dapat ilmu tadi. Sanggup pergi korek kubur, ambil macam-macam isyarat dia lah, ikut serah dia lah. Nak anak sulung hak mati hari Selasa misalnya, mati pergi ambil kubur ni, korek. Barangkali itulah berkali tunggu kubur tu hari tu, sampai itu tu ada ulama sebut tu tunggu kubur tu berkali. Dia ada kod tu, cuma dia tidak rayak dengan nyata. Dia tidak rayak dengan nyata. Maksud apa tu? Sebab orang jahat-jahat, orang zaman dulu jahatnya, jahat sungguh. Pergi korek ambil tu kain kapan tu, ambil kain kapan orang baru mati tu, dia pergi korek ambil jual. Zaman itu payah kain tu mahal. Sampai setara tu tu sakat kain saja, orang panggil apa ni, orang curi kain saja. Dia ada istilah khusus nanti. Kemudian hak biasanya ambil budak ni, pergi bakar budak ni, ambil nak minyak mati bunuh orang panggil, ataupun minyak ni ambil, dia buat dengan cara dia lah, adalah cara dia. Jadi apabila kena tu buat tu kan, tak apalah dia, asalkan ada tu, ikut serah dia nak lesek orang tu, nak lesek orang ni, jadi gila habis orang. Ini semua termasuk dalam mubiqat, perkara yang membinasakan manusia. Kalau duduk syirik, duduk apa ni, sihir, membinasakan diri sendirilah. Sehingga banyak cerita, moga syaitan ni dia boleh buat. Dah nak lucuk nafas tu payah dah. Setelah lucuk nafas tu, nampak hidup lagi. Banyak berlaku tu, nampak hidup lagi. Rupanya syaitan dia, bukan dia. Mati dah lepas pada tu, mari duk romo pelepah tu, busuk dah mayat tu. Ada juga mayat berat-berat lah. Setengah-setengah tu nak mati, tak boleh nak mati selagi tak ada orang nak terima daripada anak cucu. Tak ada pasal-pasal anak cucu hak bosu ke, hak sulung ke, adalah isyarat-isyarat dia dalam perjanjian dia. Tak ada pasal-pasal kena pula. Terpaksa kena tanggung. Kalau tidak, mak nak cakap, tengok ni susah nak mati, terpaksa kena terima. Ini semua ilmu sihir belaka. Rosak. Tanda satu tamadun itu akan hancur, akan musnah apabila dia suka mengamalkan benda-benda lagu ni. Apabila dia suka mengamalkan benda-benda lagu ni. Sebab itulah Bani Israel yang suka kepada ilmu sihir ni di zaman mana? Zaman Nabi Sulaiman. Bani Israel ni dia naik ke muncak dia di zaman Nabi Yusuf. Di situ dia hidup terhormat betul, di zaman Nabi Yusuf. Dan dia nak hancur, dia nak jadi rusak, musnah masyarakat dia tu apabila dia mengamalkan ilmu sihir ni di zaman Nabi Sulaiman. Dan selepas tu, lepas pada tu hancurlah pokok dia, berselerak habis. Baiklah, adakah boleh dikeluar sihir? Mana kalau orang kena sihir ni, bab ni kita jangan lupa, bab ni bab perubatan lagi ni, bab penyakit dan rawatan, perubatan lagi. Imam Bukhari nak cerita di sini, sakit ni ada banyak macam. Ada sakit hak tubuh zahir ni, kita boleh berubatlah dengan akar kayu hak tu, boleh berubatlah. Tapi ada juga orang sakit ni punca dia yang kita tidak faham, mari daripada ilmu kita ni lah. Dia nak ayat ada juga ni, kita kena terima ni kenyataan ni, kena terima. Bila ada penyakit, mungkin dia kata dah ada setiap penyakit ada ubat kan, ada ubat, ikutlah, tak kira lah penyakit ke apa pun, punca mari macam mana pun, dari mana pun. Jadi ni nanya, bolehkah dikeluarkan sihir? Bila sihir itu dimasuk ke dalam tubuh seseorang, bolehkah dikeluarkan? Imam Bukhari buat tajuk lagu tu. Jawabnya boleh lah. Kalau tidak, Nabi SAW sudah kena tu, tak boleh, tak boleh lah. Ni boleh. Boleh.
Ini contoh bahawa sihir ni pun kesan dia tu ada, penyakit menyebabkan jadi sakit, menyebabkan jadi lupa, menyebabkan macam-macam lah, tapi dia boleh hilang. Begitu juga hak lain-lain pun, hak jenis-jenis hak makhluk halus, gangguan makhluk halus ni dia boleh hilang, boleh dirawat, dan itu semacam punca penyakit juga, punca penyakit. Manusia boleh jadi sakit kalau lama-lama tidak buat, duduk lok situ, jadi bodoh lah lama-lama. Supaya orang acak kali nyetok jadi tak cerdik, jadi lembek kau, jadi lumpuh sebelah tubuh, macam-macam lah boleh jadi. Ataupun dia jadi lemah, daya pemikiran dia lemah, tidak serupa orang biasa. Hak ni pun gangguan ni kalau lok lama dia jadi gitu juga. Dia jadi gitu juga. Qatadah berkata, saya bertanya Sa'id bin Musayyab, seorang kena tib, seorang kena sihir. Tib tu maknanya sihir di sini. Sebab apa disebutkan tib? Ini termasuk dalam bab tafa'ul, yang ni dengan harapan baik, dengan harapan boleh dirawati lah. Tib matbub maknanya orang yang kena sihir, dan mudah-mudahan semoga dia dapat dirawat, macam doa dah sekali tu. Tib di situ maknanya sihir. Ada orang kena sihir, atau yu'akhadh 'an imra'atihi, atau ditahan dari berapat dengan isterinya, ditahan, tak boleh pergi dekat bini dia. Kalau pergi panah lah, tak boleh duduk. Kalau pergi nampak huduh bini, huduh lah. Kalau pergi juga lagu mana, tak ada nafsu, tak ada nafsu. Itu makna yu'akhadh 'an imra'atihi. Dia ada kesan dia, saya dia boleh sampai ke situ. Banyak berlaku ni dalam masyarakat kita ni, banyak berlaku. Duk tengok-tengok nak nikah dah, tak boleh nak jawab Tok Iman tu. Aku kahwinkan dia kau dengan begini-begini, tak boleh jawab pakai semua. Kena sihir. Macam-macam dia buat, macam-macam boleh buat benda tu. Allah SWT bui dengan izin dia bui syaitan nak setakat mana dia bui. Manusia-manusia ni hak terpedaya dengan syaitan dia suka, kerana dia boleh kehendak dia yang sedikit, yang rendah tu. Lepas pada tu, walaupun dia tu jadi rosak dari segi akidahnya, tak cara. Ni banyak benda berlaku. Ditahan daripada isterinya, mana dia tidak boleh mendekati isterinya. Tak boleh mendekati tu macam-macam cara lah, macam sebut saat ni lah. Ataupun siapa kok tak ada, tak ada barang tu, tak ada. Paroknya bui. Siapa setara tu? Apa lah ke mana? Pelik kan tu? Banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Ayuhallu anhu, bolehkah dibuka, dibuhulkan simpulan itu daripadanya? Sebab apakah dia kata yuhallu au yunasyar? Yuhallu maknanya buka, buhul. Buhul ni mana? Asalnya simpulan. Biasanya saya ni dia simpul, dia buat tu, dia sipu di gapo-gapo, tali ke benda ke, dia sipu, dia siu. Simpulan tu nak buka tu kalau buka saja tak jadi. Buka dengan cara dia lah. Ayuhallu, adakah boleh dibuka? Maksudnya boleh dibuka simpulan tadi lah. Atau boleh yunasyar, itu pun makna sama juga. Beberapa makna. Satu makna dibuka, dibuhulkan. Satu lagi dengan makna disebarkan. Satu lagi maknanya dihantar balik. Bolehkah dihantar balik? Qala, kata Sa'id bin Musayyab, la ba'sa bihi, tak mengapa, tak apa, boleh. Jadi maknanya innama yuridu nabihi al-islah, mereka hanya mahu kebaikan. Fa amma ma yanfa'u, adapun yang berguna tidak ditegah daripadanya. Baik, kita baca tepi ni. Kita baca tepi ni. Tidak nak baca semua, baca sebahagian lah.
Qala Qatadah, dia dalam nombor 4 ni, Hasyiah nombor 4, tengah, ambil tengah saja. Qatadah berkata Hasan tidak suka, yakrahu, dia tidak suka ni guna-guna cara ni lah, nak buka sihir, ataupun nak atak kelip, nak gotu ni, dia tidak suka. La ya'lamu dhalika illa sahirun, kata dia sebab nak buka, nak guna cara ni, dia kena tu ahli sihir juga. Dia kena ahli sihir juga. Bermakna maksud Hasan Basri ni, kalau orang ni kena buat, lepas tu kita pergi cari Tok Bomo, Tok Bomo pun pelepah. Jadi kau hiduplah ilmu tu, kau hidup. Orang ni cari lagi, orang ni cari lagi. Dia mengikut pendapat dia lah. Waqad akhraja Abu Dawud fil Marasil 'anil Hasan rafa'u an-nushrah min 'amali syaitan. Nushrah ni hantar balik ataupun pelepah, kesan sihir itu adalah daripada amalan syaitan. Wasalahu Ahmad wa Abu Dawud bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Hasan ni Marasil dalam Abu Dawud itu. Daripada Jabir, qala Ibn al-Jawzi, an-nushrah hallu sihr 'anil mashhur. Nushrah itu mana? Yang ni buka sihir daripada orang kena sihir. Hilangkan sihir daripada orang kena sihir. Dan hampir-hampir perkara ini tidak mampu dibuat kecuali oleh orang yang reti sihir juga. Dia kata wala yakadu yaqdiru alaihi illa man ya'rifu as-sihr. Orang yang reti sihir juga, maknanya bomo juga, bomo. Waqad su'ila Ahmad amman yudliqu as-sihr 'anil mashhur. Imam Ahmad ditanya bagaimana orang yang nak buka sihir, maknanya dia tu jenis beramal ilmu gitu jugalah. Faqala la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wa hadha huwa al-mu'tamad, inilah yang dipegang, pendapat yang dipegang. Wa yujabul hadis, dan hadis hak kata nusyrah itu daripada amalan syaitan, ini isyarat kepada asal dia, asalnya ambil daripada syaitan. Tetapi hukum tu dia berubah mengikut maksud pula. Kalau maksud dia baik, maka baiklah. Maknanya kalau ahli sihir itu kita guna dia untuk berubat, dia boleh berubat. Berubat siap, boleh kah? Salah ke tidak? Tidak salah. Khilaf lah benda ni. Hasan Basri tak sih. Itu maknanya kita mentarwijkan, kita melakukan, menyebarkan pula. Jadi orang pakak nak jadi tukang sihir lah, sebab orang menjadi tempat rujukan, boleh pitih kira-kiranya. Puas apa ni, berubat orang, buat orang. Kadang-kadang dia buat sendiri, lepas tu orang panggil dia pergi pelepah. Tak ada pasal benda-benda lagu ni. Jadi kita menyebar luaskan cara yang seumpama ini. Tetapi mengikut kebanyakan ulama, dia kata kalau semata-mata guna sihir itu untuk menghilangkan orang yang kena sihir dengan maksud baik, tak apa. Tak apa, kita boleh guna dia. Lepas tu dia tukar sihir tu, lepas tu dia buat orang, itu hadiah dia tanggung sendiri dosa. Kita nak guna dia, nak tupai dia lah, kita kata boleh, supaya orang jahat lah. Kita tupai dia dengan maksud kebaikan, nak suruh dia selamatkan orang ni. Orang nak kena buat lari kat orang, katakanlah orang Tino nak kena buat lari kat orang, kita pun minta tolong dia lah, jaga ni anak buah kita ni. Bunyi orang nak buat lari, dia pun jaga. Mari perang dengan dia dululah. Hak dia sendiri tu buat lari orang juga, suku tu suku hadiah lah tu, dia tanggung lah. Tapi kali ni kita nak guna dia, tak salah kita, tidak salah. Ini hadiah nak bayarnya, tak apa. Kalau tidak ada cara lain, tidak diketahui di tempat kita tu cara lain kecuali cara tu, ya boleh pelepah, kita kena pelepah. Tapi akidah kita kena tetap bahawa sihir ini daripada amalan syaitan, bahawa sihir ini tidak bagus, kita tidak boleh amalkan. Sihir ini mudaratnya lebih banyak daripada munafaatnya, dan memang orang belajar tu pun dengan maksud jahat hak banyaknya. Kita tak boleh terima. Akidah kita Allah SWT yang menyembuhkan, cuma sebab dia melalui cara lagu tu. Kita tidak reti cara tu, kita pun guna, tak apa, tidak salah. Sebab apa? Kalau kita memikirkan dari segi mudarat, kalau lama lagi teruk, dah orang nak pelepah tak ada, tak reti belakang. Katakanlah dalam suasana lagu tu,
Maka tak apa boleh guna. Daripada sinilah mana setengah-setengah ulama mengatakan bomo dengan orang kafir pun tak apa. Bomo terutama hak jenis kena buat kenak kat orang ni lah. Kita kata orang kafir buat kenak lah, kita kata orang. Lepas tu kita tak ada arah nak buat lagu mana ni, pokok kita tak erti. Cakap baca ayat tak jadi, katakanlah, dan moga kita tidak beramal cara dia, tak jadilah. Jadi kita pergi panggil orang dia juga berobat, sia tak apa, tapi akidah kita kena tetap sia dengan izin Allah SWT, bukan kerana dia. Bukan kerana dia. Boleh jadi dia sendiri dah buat tu, boleh jadi hak dia sendiri dah buat. Kadang-kadang kita duduk kagum, besoknya royak duduk sini, botol lah ada sini lah, paku lah ada sini lah, gini-gini. Dah muka dia pergi pacok dah, dia suruh jin dia pergi pacok tu, bubuh dalam tanah tu. Kita kata masa mana dia korek, bukan dia korek, jin dia tu. Hak dia duduk puja selama ni, hak tu hak dia naknya, so lebih lah dia, lebih lah. Padahal orang sakit tak sia-sia juga, tak sia-sia juga, berapa banyak lagu tu. Tapi sekurang-kurangnya kata, masa mana jadi banyak benar lah orang jahat ni, tak ada pasal orang baik-baik jiran-jiran kita di kita. Kau dia, kau orang ni. Jadi pada kadang-kadang dia gambaran dia tu, orangnya macam ni, orang macam ni orang ni. Jadi tak ada pasal-pasal kita keduh hati dengan dia. Asalnya adalah sekali dua yang sembuh, yang jadi. Lepas tu hak lain-lain tu banyak menimbulkan prasangka buruk sesama kita. Hak tu hak dia naknya. Sebab tu Hasan Basri tak sah lah. Tak sah tu, lepas tu nak lock gitu kah? Tidak, cari ikhtiar cara lain lah. Ikhtiar cara lain. Dengan sebab itulah, mana cara kita ni ada juga, kena belajar juga cara kita. Cara menggunakan ayat-ayat Quran untuk melepaskan daripada sihir. Dan Nabi SAW sudah ajar dah sini di antara caranya. Kalau katakanlah tak padan lagi, itulah sebabnya kena ada lah orang yang kita kata mahir dalam bahagian ni. Sebenarnya kata dah dulu, nak mahir dalam bahagian ni boleh, tapi dia ada beberapa perkara. Kadang-kadang tak padan, sepanjang malam tu duduk baca, duduk gitu gini, sepanjang malam tak tidur, duduk belawai dengan pokok jin, pokok hatu, hak ni mari jelai, hak ni mari tonyek, mari macam-macam. Tak bergerak kita ni. Esok bila siar kawan tu dia wis 10 riyal. Ya kawan ni semalam sebelum hak semalam tu suku hak tu. Sebelum hak semalam berapa lama kena tapo di kubur orang tak pergi dah 40 malam. Kena tapo sini amalan lagu ni. Patah lara dia lagu ni. Selama mana hak tu? Selama mana? Lama dah. Hak ni pula setiap kali tu berlaku orang ni kena lagu ni, cara dia kena pagar pula. Kalau tak pagar mari tekai ke dia diri pakai anak-anak bini dia, susah. Tapi orang kadang-kadang tidak menghargai bomo-bomo yang baik-baik ni, tidak menghargai. Sepatutnya kita kena sedar susah tu. Tak usah duk berubat lah, pergi tak usah duk royak pakar setara mana pun, tak ada penyakit dia kata. Yang kawan ni balik rumah tak boleh nak tidur, tak boleh duduk atas rumah, turun tak ada sakit, naik atas rumah tak boleh duduk, nyocok aku mana. Boleh kau nak hidup lagu tu, pakai lapis banyak mana tak jadi apa tu. Kalau tak berlepas tu 2-3 tahun sampai sepanjang hayat pun ada orang yang kena lagu tu. Suk tak boleh duduk, tinggal saja rumah baru-baru buat. Bukan baik, belanja nak buat rumah, tak boleh duduk. Nak mana? Tiba-tiba 10 riyal yang dia nak dapat tu setara mana? Sebab tu kita kena hargai, terutama yang menggunakan cara-cara Islam ni, cara-cara yang tidak salah lah dari segi syariat. Kena sedar kadang-kadang bila berlaku benda ni kita nak kan. Sebab itu kita kena hargai. Kadang-kadang masyarakat kita dia tidak tahu menghargai. Inilah kelemahan masyarakat kita. Ada pun orang-orang yang maju dia reti. Kalau tak ada benda pun, ni nasihat saja ni, kaunseling saja, kecek saja.
hak tu pun dia bayar mahal juga. Bukan orang yang buat sesuatu kepada dia nak beli kaset ke radio baru 100. Dia reti menilai. Kalau buat sesuatu kemajuan kau seni kau gapo kau, dia reti menilai. Ada pun orang kita ni, itulah kelemahan dia tak reti. Padahal hak dia minat dah, hak dia minat pun tak reti juga. Hak dia minat dah pun tak reti. Hak tu ini kelemahan orang kita. Dia tidak reti menilai. Nak boleh jadi setara tu bukan main payah. Itu dari segi kesan orang zahir tadi. Tak padahal kalinya mari ganggu anak bini. Kadang-kadang pagar tu ada dah, pagar tak padahal. Hak dia kuat lagi. Rebah beleping. Dia tu pula tengangor di situ. Itu kalau kita tidak pernah tengok benda-benda macam ni, kita tidak tahu setara mana. Kalau kita tidak pernah mengalami benda-benda ni, kita tidak tahu betapa besarnya nilai boleh lepas tu. Istikhraj, orang panggil istikhraj, sihir, mengeluarkan sihir ni berapa nilai dia. Kalau lah seorang doktor pakar tu kita boleh bagi 100 lebih, dia cah kita gitu gini, kita boleh bagi. Kenapa? Sia sakit kulit misalnya ataupun sia sakit gani-gani. Hak ni apa kurang? Berubat juga ni. Kalau berubat orang lain boleh ambil bayaran dia tu, hak ni pun boleh juga. Apa je. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia jenis tawaduk, orang Melayu. Ada juga hak jenis kasar sikit, dia letak selalu 200. Boleh nak berubat 200. 1000 kau dia kata. Setengah-setengah tu ikutlah. Kita bila ikut ni 5 riyal bui. Kita tidak fikir dia nak boleh buat tu setara mana. Nak boleh keluarkan tu setara mana. Kena pergi tengah padang. Dah lerok. Tengah padang seorang-seorang pergi pukul 3 malam. Kita tidak tahu macam mana cara dia nak buat. Kadang-kadang orang kita tidak erti lah. Kena bawa cara-cara dia, isyarat dia, cara-cara dia. Nak pergi kerak lidah dia, kau nak pergi gapo buat gapo pun, dia ada cara dia. Kalau tidak tak jadi. Ni hak belajar cara ni. Dan benda ni bagi anda tidak salah. Tidak salah. Kalau selagi benda ni tidak bercanggah dengan akidah, usul syariat, tak apa. Sebab masuk dalam bab berubat ni, dia tidak jadi bid'ah benda ni. Walaupun Nabi SAW tak ada buat dengan cara lagu tu, tak ada buat. Tak apa. Hak tak bolehnya ada unsur-unsur syirik. Bolehkah dia keluarkan sihir? Dia nak cerita sini boleh. Kalau kena cara dia boleh. Tetapi sebab anda rakyat dululah, nak boleh keluar saat ni, sambung saat ni lagi. Apa ni mengikut petua orang-orang tua lah, orang beramal ilmu-ilmu ni. Dia kata satunya fikiran kita ni jadi tupu. Kalau kita nak berkecimpung dalam bidang ilmu, kita tak boleh ambil got. Dia akan jadi tupu fikiran kita. Itu sah kesan sampingan. Maknanya berat. Orang nak jadi bomo ni sebenarnya berat. Dia kena berkorban sungguh banyak perkara. Tapi kalau lah dia tu memang dia tidaklah cerdik benar, molek benar, dia masuk bidang tu. Tapi dengan cara yang betul lah, dengan cara yang betul. Apa ni, dia jadi tumpu fikiran. Tumpu fikiran bukan setakat tumpu fikiran dia, pakai anak cucu tumpu. Tak ada pasal-pasal. Dia tolong orang, tiba-tiba jadi gitu. Ni kesan orang panggil ilmu dunia. Kesan ilmu dunia. Lepas pada tu satu lagi. Ni orang-orang yang ahli lah. Tutup guru, duduk rakyat. Dia kata nak mati sah payah. Nak mati tu payah. Tak tahulah lagu mana. Moga capu kali capu kat tu ni capu tak bersih molek lah. Sebab itulah orang-orang nak, kalau nak masuk mengaji hadis kau, masuk tasawuf sengoti kau, tasawuf betul sengoti, syarat dia kena tinggal tu semua. Tinggal. Tak boleh sekali. Syarat dia.
Kalau bawa tu sekali bila-bila nak bomo kata bila-bila nak tu tak boleh. Syarat dia. Itu benda yang besarnya. Jadi wallahu a'lam lah, boleh jadi tidak semua. Boleh jadi tidak semua. Kepada hak beramal molek tu insya-Allah lah tidak jadi apa-apa masalah. Tetapi kalau hak bercampur-campur, ada juga molek, ada juga tak molek, mungkinlah hak tu lah hak jadi lagu tadi tu. Tapi kalau hak molek semata-mata ada cara yang baik, insya-Allah ana rasa tak ada kesan sampingan macam tu tadi. Tetapi yang banyak dalam masyarakat kita ni ada kesan sampingan tadi. Bolehkah dikeluar sahih? Jawabnya boleh. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun yang berguna tidak dilarang. Hak tak bolehnya hak tidak berguna, hak memudaratkan orang. Hak tu tak boleh. Hak berguna walaupun guna sahih tu sendiri, tapi untuk kebaikan tak apa. Maknanya kalau orang tu ahli sihir dia tu tidak sampai kepada peringkat kufur lagi, tidak jadi kafir lagi sihir dia tu. Tiba-tiba banyak juga dia buat kainak kat orang pun banyak juga. Tiba-tiba ada orang minta tolong dia, katakanlah dia pun buatlah tolonglah orang, selamatlah orang tu, katakanlah. Boleh pahala ke tidak? Boleh pahala lah, muka baik. Hak molek mudah-mudahan boleh pahala. Atas hak baik tu. Hak tak baik tu boleh dosa. Begitulah kita kata. Supaya orang jahat tak kira dia, tapi ketika dia buat baik tu, selagi dia Islam, Tuhan tak terima kebaikan dia. Kecuali lah amalan dia tu yang menyebabkan tak terima amalan. Setara mana? Baru ni kita sudah baca dah Imam Nawawi pada sebut, bukan semua sihir ni sampai ke peringkat kufur. Bukan semua sampai peringkat tu. Kalau tidak sampai peringkat tu, maknanya masih lagi adalah kebaikan dia tu dinilai juga, bukan tak ada nilai langsung. Baiklah. Riwayat daripada Aisyah tu juga, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa dia pergi kepada isteri-isteri dia, tapi dia tidak pergi. Dia tidak pergi sebenarnya. Sufyan berkata, inilah pada keadaan sihir yang paling dahsyat ataupun paling teruk apabila ia berlaku. Ini terjemahan yang pertama tadi. Tapi kita rasa tidak sesuai terjemahan yang pertama tadi. Sebab itu ana sekali lagi terjemuh tadi, iaitu keadaan sihir yang paling teruk bila berlaku, yakni kepada Nabi SAW. Lagu ni ni hak paling teruk. Sebab kepada orang lain lebih teruk pada ni ada lagi. Bukan sekadar ni, bukan sekadar berasa sepogi kat bini, sebenarnya tak pergi. Berasa sepok tak pergi, tapi serus pergi dah. Orang lain lebih berat lagi pada tu. Sebab kita kata tak ni lah gila ke apa sepanjang hayat tu. Itu lebih lagi pada ni. Hak ni maksudnya dia nak menggambarkan sihir yang kena kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kemuncak dia, hak paling teruk dirasai, dia alami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gini. Paling teruk dah tu. Tak ada lebih teruk lagi daripada tu. Walaupun sihir tu kalau nak kira kuasa dia kuat, tapi oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kuat, setara tu je kesan dia. Kalau orang lain tak tahulah. Kalau orang lain tak tahu. Ini menunjukkan bahawa kesan sihir ni dia bergantung kepada orang tu. Sebab penyakit lain lah juga, sebab penyakit lain berkait dengan kuman, berkait dengan virus, berkait dengan gapo semua ni atas orang tu. Kalau tuan diri tu tidak kuat, maka sakit tu pun kuat lah, lama lah. Tapi kalau tuan diri tu kuat, dia tidak duduk lama, tak boleh duduk lama. Lagu tu lah. Hak ni pun lagu tu juga, hak dari segi hak batin. Dengan sebab itulah mana kita ni kena ada dalam rumah kita, amalan tu kena ada semua. Semaya jangan tinggal. Barulah itu kawalan dah tu lah, kawalan hak semula jadi tu. Hak asal lagi bila kata orang Islam, dengan sendirinya ada. Iaitu Allah SWT jamin seseorang tu kalau semaya subuh, semaya isya, maknanya dia orang tu berada dalam jaminan Tuhan. Itu jaminan tu, perlindungan dah lah tu. Tapi perlindungan ni dia bukan banyak lapis, banyak peringkat. Perlindungan. Jadi semaya Quran kena ada, kitab-kitab hadis kena ada dalam rumah tu. Dan banyak lagi benda-benda lain yang membantu semua tu. Meringankan, kalau kata kena pun tidak berat.
Sebab apa dia tak boleh duduk dalam suasana tu? Dalam suasana orang duduk semaya, orang duduk mengaji, orang duduk bertasbih, orang duduk bertakbir dalam rumah. Dia tak boleh duduk, tak sedap duduk. Merengangkan sekurang-kurangnya. Tidaklah berat sangat. Kalau kena pun. Ataupun pakai tak masuk. Pakai tak masuk tak kena. Selamat kita. Dia pun sedar pada satu hari ni sebab dulu lah. Dia pun royak. Hak saya tanya Tuhan tu, Tuhan royak dia kepada saya. Dua orang lah. Dia royak tu dengan cara dua orang lelaki mari. Malaikat lah ni, berupa lelaki. Hak seorang tu, lagu ni lah. Dia kata apa dia ni? Dia royak habis. Dia royak habis lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Hak ni hak malaikat kepada Nabi SAW dalam bentuk mukjizat. Kemuncak lah. Tapi bomo ni pun dia boleh royak juga. Dia boleh royak juga. Berdasarkan panduan ilmu dia tu dia boleh royak. Hak ni duk angin saja ni kata dia. Angin saja, tak ada kena buat gapo ni, saja angin, nafsu. Dia rasa kena kok tino tu gitu lah. Tak tino tak ada buat gapo. Dia boleh tahu. Hak ni memang kena buat ni. Dia boleh tahu. Apa buat lah ke mana? Buat di gapo? Dia boleh tahu. Boleh tahu lah ke mana? Adakah dia dapat wahyu? Tidak, tentu sekali tidak. Lepas tu dia keramat. Dia bukan tu wali. Orang biasa, dia tu bomo biasa. Dia ada saat ni lah sahabat dia. Dia ada sahabat. Dan bersahabat ni dengan kaedah-kaedah dia yang tertentu tidak salah. Tak apa. Masih tidak lari lagi dari segi akidah. Bersahabat dengan jin dan dia membantu kita, dia menolong kita untuk kebaikan. Tak apa. Sebab kita cuma dia makhluk lain. Tidak sama manusia. Nak bersahabat dengan dia tu adalah cara-cara dia nya. Bagi orang yang reti dia adalah kaedah dia. Lepas tu dia tolong kita, dia royak kepada kita. Orang ni buat. Dia boleh tahu. Sebab apa? Sebab jin dia tidak lindung. Kalau kita balik dinding tu tak nampak dah. Dia dinding semi tu supaya cermin bagi kita, supaya cermin nampak belakang kat sana. Hak dalam tanah sampai petala bumi ni dia nampak. Mana ada air, mana tak ada air, mana ada gapo. Sebab itulah orang bersahabat dengan dia. Tapi biasanya ilmu tak betul lah. Katakanlah kalau bersahabat tu dengan cara yang betul, kaedah yang betul. Dia royak, sini ada mah, sini ada gotu ni. Boleh, dia boleh tahu. Tapi dia nak agak dia mah. Bagi dia nak agak dia mah. Pokok jin nak agak dia. Kita duduk bangga dengan mah, dengan mata ni ya. Dia tak ada gapo. Kalau kita tanya dia boleh royak. Dia nampak sebab dalam tanah. Lepas tu dia ada gugu dia. Dia boleh pergi sementara. Dalam masa yang sementara dia boleh ada cara dia tu. Inilah kelebihan dia je. Kelebihan dia. Dia boleh royak. Dia royak tu memang betul. Memang betul. Kan biasa kita dengar ke Tok Bomo dia buat dah. Tok Bomo dia buat pergi duk kenak sangat orang ni, ganggu orang baru beranak gapo budak-budak jerit tepik semacam ni. Nak jadi sawan lah macam-macam. Padahal tak ada sakit gapo. Tak tahu rupanya adalah jenis kenak lah kata. Kan dia kerak lidah gapo. Kerak dengan isyarat cara dia lah. Kerak tu lepas tu ada asal dia tu lah. Memang betul dia. Sampai ke mati dia boleh mati. Ni hantar balik. Nak cerita di sini dalam hadis-hadis ni. Boleh ke hantar balik? Boleh. Kalau nak lah. Nabi SAW tak sih. Sebab ini masalah peribadi dia. Dia tak sih. Kalau nak boleh. Dalam hadis-hadis ni menceritakan ada ilmu-ilmu ni. Sebab ilmu-ilmu ni dia dapat tu secara wahyu. Orang lain boleh juga dapat. Dengan cara bomo tadi. Ada lain dia ada. Sebab tu ya kita kata nak atas klik. Tak usah atas klik. Kalau atas klik gelepar. Sebab ilmu sama dia, sama jin. Dia boleh kira sama-sama dia. Ada cerita Labid bin A'sam, seorang lelaki dari Bani Zuraid, halif li Yahud, sekutu Yahudi, dia tu munafik. Dia royak berlaku. Hak ni wa kana munafiqan, dia tu munafik ke apa ni? Semua hak malaikat tu royak. Dia royak betul lah muka malaikat. Kalau hak jin royak,
oh dia ni jahat, padahal dia tu jiran kita baik, dia ni yang buat kamu, padahal tidak. Tak ada pasal kita keruh perhubungan kita dengan dia. Dia kata orang lagu ni itu kalau jin, penyakit jin. Tak betul lah, tak betul. Tu tak tahan. Sebab jin ni dia seperti manusia juga, dia boleh berubah. Dia mukallaf juga, ada berdosa, ada pahala, mana dia ada ikhtiar lah, nak buat molek, nak buat apa, semua orang lah juga. Ni malaikat lain, dia royak, tu dia ni munafik. Kalau buat jin kafir tu nak royak apa munafiknya? Mana orang buruk ke dia lah sesoalahnya. Ni tak apa dia royak. Ni munafik. Lepas tu dia kata, pada kau dia nak royaknya bila saya ni guna benda barang, dia mesti kena ada barang. Sebab itulah orang dia tak sih gambar-gambar apa dia tak sih. Dia kemak banyak gambar-gambar tak sih ni. Terutama zaman-zaman hok gambar hok jenis sihir-sihir. Di gambar tu dia boleh buat. Ada gambar sekeping tak apa dah. Terutama kalau gambar lengkap seluruh tubuh. Kita duk kata apa ya haram gambar ni, setengah-setengah ulama haram gambar. Dia ada juga kebaikan dia tu. Ada juga. Dia ada benar. Dia pada sisi dan musyaqah. Dalam riwayat satu lagi musyatah. Ni rambut sisi tu hak luruh. Dia buat dia ikat situ lah. Ikat situ. Ikat sipu, ikat dia tu. Lepas tu letak ni berlapis-lapis ni dalam seludah. Seludah mayang tamar jantan. Tamar jantan, tamar tina ada. Ni tamar jantan. Bubuh dalam tu. Bubuh tu pula dalam telaga, di bawah batu besar dalam telaga. Ra'ufah. Ra'ufah ni dia ada dua digunakan. Satu batu besar di tepi telaga untuk orang buat pijak situ. Satu lagi batu dalam telaga orang letak. Orang gali telaga dia letak pisau letak batu dalam tu. Supaya apabila kita nak kirah telaga, nak cuci telaga tu boleh duduk di atas tu, cuci dalam. Itulah yang dikatakan ra'ufah. Dia letak bawah tu. Payah kalah tu nak tahu tu benda-benda lagu ni. Kalau tidak ada panduan. Pergi Nabi SAW ajak Sayyidina Ali dan ramai lagi sahabat-sahabat dia lain pergi turun dalam telaga tu. Telaga tu pun nampak teruk lah. Moga dia ada benda kan. Telaga ada benda ni dia. Kita pergi pun serian ada. Ada gambaran hak serian saat ni lah. Dia katakan air dia tu seperti air perahan daun inai. Pokok tamar hak dekat dia tu seperti kepala syaitan. Pokok tamar hak biasa mana kepala syaitannya. Ini perasaan orang pergi tu. Mana nak royak pengaruh dia tu kuat, kesan dia tu. Kesan sihir tu kuat. Kalaulah Nabi SAW tidak kuat, berat benar lah kiranya. Ini panduan ini. Hak Tuk Bomo duduk buat pergi cari barang ke apa jumpa. Ada asal. Bukan benda tu karut, dongeng, tidak. Cuma hak Nabi ni yang cerita kepada dia ni malaikat. Tepatlah, banyak tepat. Hak Tuk Bomo tu atas kemampuan masing-masing. Atas kemampuan masing-masing. Ada hak tidak tepat, ada hak kena, ada hak tak kena, gitu. Tapi cara pergi cari barang buat keluar, pelepah kita panggil. Hak tu memang ada asal. Dah patut dibuat gitu. Kalau selagi kita buat lagu tu duk sakit hak tu tak tahan sakit. Dia pun pergi sehingga Nabi SAW mengeluarkannya waktu bik. Waktu bik tu buka. Buka telah dalam riwayat yang lain disebutkan dia baca qul a'udzu birabbil falaq siu min syarri ma khalaq. Dan satu terbuka habis. Itulah dalam riwayat yang lain disebutkan begitu. Artinya dia ada isyarat-isyarat juga baca tu. Ni ayat Quran. Kalau tidak ayat Quran, dia ada juga baca beberapa patah siu, beberapa patah siu dengan isyarat dia. Baru terbuka. Baru terbuka. Nabi SAW pun pergi, dia kata inilah telaga tu. Hak dia tunjukkan kepada aku, dia tunjuk telaga lagu ni tunjuk. Lepas tu dia pun royak lah. Afala tanasyarta, tak bangun atas kelik kau. Dia kata akunya Allah SWT sudah sembuhkan aku dan aku tidak mahu menimbulkan ataupun
mencetuskan sesuatu keburukan kepada mana-mana orang, tak sih. Apalagi dia tu munafik. Pada zahirnya orang duduk kata dia tu orang Islam. Kalau kita bunuh dia, apalagi aku pun tak mati. Nak bunuh mana? Dah tak mati. Nak kisah tak boleh kisah pun tak mati. Ataupun nak hukum dia lah ke mana-mana, orang akan tuduh macam-macam pula. Orang akan kata Muhammad ni, dia kalau orang tak belaga dengan dia, dia cari untuk nak hukum orang tu dengan apa cara pula. Sebenarnya orang tu memang jahat, tetapi sebab itulah Nabi SAW tidak hukum puak-puak munafik ni. Walaupun kalau nak kira puak-puak ni boleh bunuh ni, boleh bunuh. Sebab itulah beberapa kali sahabat kata, macam Sayyidina Umar kata, biar aku penggalkan leher dia ni. Sebab perbuatan yang seumpama itu, yang besar, kesalahan seumpama itu boleh bunuh dah kena ke dari segi hukum biasa. Tetapi Nabi SAW tak bagi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu tak bagi, tak bagi bunuh. Berapa orang sahabat nak bunuh tahu? Tak usah. Nabi SAW melayani dia sebagai hak zahir, mengikut zahir. Dia nak atas dasar permintaan anak dia minta pakai baju Nabi SAW, atas permintaan ayah dia, Nabi pergi bui baju dia pakai. Kalau ayah dia muka anak dia molek, anak dia Islam molek, ya si ayah tu tak molek. Bab sihir, ini bab sihir. Ni yang kita nak cerita baru ni, sihir. Sebelum pada ni bab sihir dah. Bab sihir sebelum pada ni nak menyabitkan sihir tu ada, dan kesan dia ada, bukan khayalan, tidak, bukan dongeng, tidak. Ini memang wujud, memang ada kesan dia. Hak ni pula nak cerita sihir ke atas Nabi SAW. Kena. Nak ayat sihir ni bukan orang-orang hak tak pakar kena, orang molek-molek pun boleh jadi kena. Sebab dia seperti penyakit lah. Penyakit ni tidak nanti orang hak tak juru saja kena, orang hak juru pun kena. Dah sampai masa dia, ataupun dia pergi duduk gelewak, ataupun duduk pergi mari di kawasan-kawasan yang ada penyakit, ada kuman-kuman tu, dia pun kena. Serupa juga dalam masalah ni pun dia kena. Sebab dia tu manusia. Sebab apa yang Allah SWT beri jadi kena ni, nak suruh kita ingat dia manusia. Sebab Nabi-Nabi dulu habis, Nabi Isa jadi Tuhan, Uzair jadi Tuhan kepada waqalatil Yahud Uzairun ibnullah, waqalatil Nasara Al-Masih ibnullah, jadi Tuhan habis. Orang Hindu Krishna, Rama, padahal orang Rama tu Ram, Krishna tu orang nikah berapa orang bini dia, sejarah dia ada, orang dia anggap Tuhan. Nabi-nabi ni Buddha, orang Buddha tu, tapi akhirnya jadi patung, orang semua. Tujuan berlaku kepada Nabi SAW ni, dan sejarahnya dalam hadis ni tercatat dengan baik, biar kita ni sedar dia tu orang. Nabi-nabi lain dulu-dulu pun orang lagu tu jugalah, tapi oleh kerana pelebih, kadang-kadang lebih daripada hak, tak mungkin dia kena sihir, tak mungkin dia macam ni, tak mungkin dia macam ni, lama-lama dia tidak serupa orang biasa. Bila tak serupa orang biasa, kita tak boleh turut dalam dia. Moga dia jenis lain, kita jenis lain pula, ada alasan tu pula, kita tak boleh turut dalam. Moga dia ni hampir-hampir macam malaikat, kita tidak malaikat, nak turut lagu mana pula. Dengan sebab itu Tuhan buat ini manusia, tak ada alasan untuk nak kata tak boleh turut. Sebab kita manusia, dia pun manusia. Hak dia buat tu semua praktikal, boleh dibuat. Bukan cerita-cerita teori saja, tidak. Maka kenalah sihir. Tapi kena pun sekadar tak adil lah. Hak paling kuat kenanya setara tak adil. Tidaklah menjejaskan, seperti kita bincang baru ni, tidak menjejaskan ajaran hak dia sampaikan, agama yang dia sampaikan, tak ada. Tak ada siapa pun kata Nabi SAW terlupa ayat Quran kata apa-apa, tak ada. Dan pada masa ni pun dia duduk berdoa dengan Allah SWT. Dia tidak konsen, duduk semayang seperti biasa. Kena juga apatah lagi orang lain, Jadi caranya kita kena hapuskanlah mana tabiat-tabiat ataupun peribadi-peribadi yang jahat. Janganlah suka buat khianat ke orang ni. Apa faedahnya kalau kena kita lagu mana? Bawa agama ni biar masuk dalam masyarakat ni, maka benda-benda ni akan terkikis dengan sendirinya. Orang tak say dengan sendiri ilmu sihir ni. Itulah caranya.
Lepas tu dia sebut ni lah, Nabi berasa dia telah buat sesuatu padahal dia tidak buat. Hak ni dalam hal-hal peribadi lah, dalam hal-hal peribadi. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan terus berdoa. Dia pun kata seperti tadi jugalah. Bab minal bayani sihrun. Minal bayani sihrun. Ada di antara ucapan itu mempunyai kuasa seperti sihir, memukau seperti sihir. Ni dia nak cerita sihir ni banyak macam. Pula ni sihir ni banyak macam. Ada orang gila kok orang susah juga ni. Manusia ni dia pasal ada hati kecil. Kadang-kadang dia minat kau DJ radio. Siapa gila ke diri minat. Siapa kalau nak jadi bini dia tak apa. Hak Tina ni pula dia minat kau suara dia. Suara tu pun semacam sihir juga. Sihir ni kemudian yang menyebabkan akal kita tertutup, terpukau kita. Hak sebenarnya lagu lain kita nampak lagu lain. Buat suara dia tu sedap sangat tu, kita tak nampak dah kurang hak lain. Tak apalah ke mana-mana. Bila duduk sekali bau khabar bahawa manusia ni tak sempurna. Mana-mana sedap suara tu bukan makna golai dia sedap belakang. Dak juru dak sedap suara tu sajalah. Hak mana comel sekat comel tu je. Tak tahu lagi perangai. Ada pun orang-orang yang terpukau, mudah terpukau dia tengok comel. Sudahlah gila lah. Nok lah kira kok mana-mana. Tak khabar keringat lah. Kira desak semasa cari jalan. Tak boleh dengan cara molek, cara tak molek dia buat. Dia tidak tahu manusia ni nilai dia bukan duduk situ saja, bukan duduk di comel tu saja, bukan duduk di suara tu saja. Inilah nak cerita manusia ni boleh terpukau dengan macam-macam, dengan bahasa, dengan ucapan pun orang boleh terpukau. Ni nak cerita. Dengan sebab itu kita jangan mudah terpedaya. Tak sewi mudah terpedaya, kena ada ilmu baru kita tidak mudah terpedaya. Kita boleh menilai dengan baik. Kalau kita dengar orang kecek sedap pun kita tidak mudah terpengaruh. Selalu tengok dulu, nanti dulu tengok. Kalau tengok orang comel, nanti dulu kita tanya khabar dulu. Kalau nak bini pun kalau nak waktu lelaki pun nanti dulu kita kena tanya khabar dulu. Ada mikir tu. Bila tanya khabar tak, gini tak jadi. Tak ada lah hak semangat tadi. Tak ada. Ni kalau dam mikir. Masalahnya manusia ni kadang-kadang tak ada gitu. Tak ada mikir. Orang kecek sedap pun dia terpedaya. Siapa sanggup mati kerana orang tu buat sedap kecek. Berapa banyak pensarah yang hebat-hebat, bila dia pesarah hujan orang tak lari. Tu pun sihir juga tu. Bukan dia guna ilmu sihir. Tak mana nak rakyat kesal tu serupa dengan kesal sihir. Ada juga tu. Kalaulah hak betul siapa setara tu tak apa, takut tak betul. Nyanyi. Kita terpukau dengan cara dia. Nyanyi. Berapa ramai orang yang terpukau dengan benda-benda zahir lagu tu. Dua orang mari daripada masyrik, mereka berucap, orang ramai pun kagum dengan ucapan dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kata, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya ada di antara ucapan itu benar-benar sihir, benar-benar memukaukan, mempesonakan. Pesona tu bahasa Melayu tu asalnya daripada bahasa Farsi. Fusun tu makna sihir lah. Fusun terpesona, terkena sihir, maknanya terpukau. Kerana ucapan buat sedap kecek tadi terpukau, tak khabar dah lain, tak tengok dah lain. Berapa banyak lah gitu. Lepas tu ubat dengan ajwah untuk menghilangkan sihir. Ubat dengan ajwah untuk menghilangkan sihir. Di sini Imam Bukhari nak cerita, ada kalanya penyakit ni penyakit ruhani, penyakit bukan jenis fizikal, tetapi boleh diubat dengan bahan-bahan benda. Ada juga macam tu.
Ada penyakit itu penyakit zahir, tapi boleh diubat dengan jampi-jampi. Sakit sakit kepala, baca-baca musia sakit kepala. Sakit tu kerana panah, sebab-sebab zahir, tapi dia sembuh dengan sebab-sebab yang tidak sebab zahir, boleh berlaku. Ada pula orang sakit itu punca dia bukan sebab zahir, tetapi dia boleh hilang dengan sebab zahir. Misalnya kena sihir itu jenis bukan zahir tu. Tu kalau pergi x-ray kau apa tak nampak tu. Awak kena sihir. Tapi ada kalanya kita boleh berubat dengan benda zahir, dengan bahan-bahan zahir. Inilah di antara contohnya, iaitu berubat dengan buah tamar ajwah. Tamar ajwah. Lepas tu dia marilah hadis ni. Nabi SAW kata tiap-tiap pagi kalau seseorang tu makan beberapa biji buah tamar ajwah, racun dan sihir tidak akan memudaratkannya. Kalau makan racun pun dia penawar racun, hilang bisa racun. Kalau kena sihir pun tak kena, lepas, selamat. Ini khasiat kepada dia tamar ajwah. Tamar ajwah. Tamar ajwah ni apa yang jadi lebih ni? Tamar ajwah ni adalah di Madinah. Dia buah tamar tu ala hitam sikit, molek isi dia tu molek. Dia tidak merah, dia ala hitam. Buah tamar tu. Hak ni katanya Nabi SAW sendiri tanam. Dan mengikut setengah ulama bukan kerana buah tu, tetapi kerana berkat doa Nabi SAW. Tetapi ada pula ulama yang mengatakan tak, memang khasiat buah tu sendiri. Khasiat buah tu sendiri. Anda nak tambah lagi hak ni dia nak cerita dia sebagai isyarat saja. Nabi SAW ya isyarat saja, satu contoh. Boleh guna cara lain lagi. Dengan cara apa dia? Garam. Ataupun bahan-bahan makanan. Dia kena buat kena kat orang. Cara nak berubat dia, Tok Bama kata, ambil garam ni, bubuh dalam gula, biar dia makan. Supaya bahan garam tu bahan zahir, bahan biasa ni. Tetapi nak berubat kok jenis kena buat kat orang. Kok kena buat kat orang ni bukan sebab zahir. Sebab yang tak nampak tu. Boleh ada kala tu. Dia ada pertalian juga tu. Ataupun makan air ni, kita kata ambil air ni, air tawar. Termasuk juga lah. Termasuk juga. Yang ni kita guna air untuk sesuatu yang maknawi, yang abstrak. Dia lemah ingatan dia, tak kuat ingatan dia. Minum air ni lah, ataupun makan benda ni lah. Boleh juga kita kira termasuk dalam hal ni. Walaupun hal ni lebih khusus lagi lah. Sebab apa? Dia daripada Nabi SAW. Apa yang kita nak ceritakan iaitu menggunakan bahan-bahan zahir, bahan-bahan biasa, bahan makanan dan sebagainya untuk menghilangkan sesuatu kesan penyakit disebabkan oleh sihir dan macam-macam lagi. Boleh kita gunakan bahan-bahan. Begitu juga sebaliknya. Hak penyakit zahir, kerana virus, kerana apa, kita pergi bomo siap. Boleh juga, ada juga berlaku. Semuanya boleh jadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tidak kata ubat kalau hak jenis tidak zahir, kalau penyakit jenis tidak zahir mesti ubat dia pun tidak zahir juga. Kalau penyakit itu zahir mesti ubat dia tu pun jenis zahir juga. Tak mesti. Itu maknanya, kaedahnya duduk situ. Babun la hamata, ini supaya dulu juga. Nanti semulalah insya-Allah. Ada selah lagi ni cara kau ni. Lepas tu kitab lain pula, bab lain. Wallahu a'lam.